A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk sama-sama kita bertemu, dan insya-Allah kita akan sambung sedikit tentang perbincangan kita berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan 3 prinsip perjuangan di akhir zaman ini, iaitu ayat berkenaan dengan al-iman, al-muhajir, dan juga dengan jihad fisabilillah. Kita mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 golongan, ada empat golongan yang terlibat di dalam perjuangan di akhir zaman ini. Sebelum Allah memberikan kemenangan, ayat pertama sekali ialah golongan orang yang beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah gambarkan dalam suratul Baqarah ayat 218 yang kita sering baca, iaitu berkenaan orang-orang beriman, golongan mukmin. Jadi sebelum kita mendapat rahmat Allah, sebelum kita mendapat keampunan daripada Allah memberikan kemenangan, maka kita kena membina kekuatan iman. Innal ladzina amanu. Kemudian setelah iman itu meningkat, diproses, maka kita akan diuji dengan perkara yang berkaitan dengan hijrah. Wal ladzina hajaru, kemudian wajahadu fi sabilillah. Jadi 3 golongan orang-orang yang akan diberikan kemenangan. Jadi sebab itulah bila kita bincang semalam berkenaan dengan tajdid, maka tajdid ini dia mesti mempunyai 3 ciri ni minima. Mesti kita lalui. Kalau kita laluinya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di samping itu, kita juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu nota yang lain, iaitu dalam suratul Anfal ayat 74. Orang yang membantu orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Dan juga wallazina wa nasaru, dan orang-orang yang membantu ataupun orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah atau yang berjihad, iaitu golongan Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka inilah sebenarnya orang-orang yang beriman yang sebenar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan mereka inilah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah keampunan, dan akan diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang melimpah-limpah, rezeki yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kita tengok pada ayat ini, maka kita melihat bagaimana di akhir zaman ini
Empat golongan inilah yang perlu dilahirkan, yang perlu diwujudkan. Tak kira kita siapa, di mana kita berada, iaitu yang pertama orang-orang yang beriman, wallazina amanu, kemudian orang-orang yang berhijrah, wahajaru, dan juga orang-orang yang berjihad, wajahadu fi sabilillah. Maknanya beriman pada jalan Allah, berhijrah pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah, dan juga wallazina awaw wa nasaru. Jadi juga begitu juga orang-orang yang menjadi ansar. Ansar maknanya yang menjadi memberikan pertolongan kepada orang yang berhijrah. Begitu. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ansar ini adalah orang-orang yang berada di Madinah. Madinah. Dan kemudian mereka ini membantu sahabat-sahabat daripada yang datang dari Mekah. Mereka datang dari Mekah dan kemudian mereka berhijrah, maka mereka diberikan oleh Allah Ta'ala juga satu title, satu kita kata bukan title sahaja, tapi kemuliaan. Baik, dalam surah At-Taubah ayat 100. Kita sambungan lagi. Dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun. Ni Allah cerita tentang golongan-golongan yang terdahulu, as-sabiqun. Orang-orang yang terdahulu, yang mula-mula. Al-awwalun, iaitu orang-orang yang mula-mula bersama dengan Nabi dululah, sahabat-sahabat. Minal muhajirin, daripada kalangan mereka yang berhijrah, muhajirin. Wal ansar, dan dari kalangan mereka yang membantu orang yang berhijrah. Jadi maknanya hijrah ni, kita dah beritahu hukumnya wajib. Bila sampai waktu, kita wajib. Bukan hijrah ni bukan melarikan diri. Kita kena bezakan. Melarikan diri kerana takut, itu bukan hijrah. Hijrah ni dia bukan lahir daripada perasaan takut pada makhluk. Bukan. Dia bukan lahir daripada kerana kita ni nak selamatkan harta kita, dunia kita. Bukan. Tetapi hijrah ini adalah untuk kita membina kekuatan dan membina keselamatan dari sudut akidah kita dan juga dari sudut nyawa dan sebagainya. Jadi bukan sebab takut. Walaupun nampak macam sama, bina keselamatan macam sama, tapi tak sama. Sebab takut itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, yang kalau diikat dengan makhluk, maka dia jadi syirik. Jadi kita tak nak macam itu. Jadi sebab itulah Allah menggambarkan tentang was-sabiqunal awwalun, mereka yang terdahulu daripada kita, itu orang-orang yang telah berhijrah dan telah iaitu daripada kalangan orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah, wal ansar, orang yang membantu orang yang hijrah tadi, wallazina tabauhum bi ihsanin, dan mereka itu telah melakukan kebaikan, membuat kebaikan, telah mengikuti kebaikan. Pada mereka itu ada ikutan dan ada kebaikan. Ihsan bi ihsanin, dan mereka ini melaksanakan kebaikan, kebajikan, dan untuk nak membina kekuatan Islam tadi. Apa yang Allah gambarkan, mereka ni telah bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Redha, radhiyallahu anhum, dan Allah redha kepada mereka. Waradu an, dan mereka juga redha kepada Allah. Jadi sifat orang-orang yang beriman, yang kita sebut berhijrah, al-muhajirin dan al-ansar, yang ada pada zaman yang terdahulu daripada ini, sifat mereka itu ialah sifat mereka yang sentiasa melakukan kebaikan, dengan iman, dengan taat, dengan perjuangan, sentiasa dalam perjuangan, dan kemudian mereka diredai oleh Allah. Allah sebut radhiyallahu anhum. Jadi Allah bagi keredaan. Jadi Allah tunjuk pada kita, bila kita ada iman, kita ada hijrah, kita berjuang, dan kita menjadi ansar. Ansar ni maknanya kita membantu perjuangan tadi, orang yang membantu perjuangan tadi. Maka contoh yang ada di hadapan kita terdahulu, orang yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun itu,
mereka telah diberikan oleh Allah radhiyallahu anhum, maknanya satu gelaran yang mana mereka ini sebenarnya orang yang diredai oleh Allah, dan mereka juga waradu anhu, dan mereka juga meredai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah Allah menggambarkan apa? Maknanya bila kita ada termasuk dalam golongan al-iman, mukmin, dan kemudian berhijrah, dan kemudian kita pula membantu orang yang berhijrah, dan kita berjihad fi sabilillah, 4 sifat ini, maka ini sifat yang 4 inilah yang kita gambarkan sebagai orang yang apa namanya akan mendapat redha Allah. Sedangkan redha Allah inilah yang paling besar sekali, wa ridwanu minallahi akbar, dan redha Allah itulah yang paling besar sekali. Zalika huwal fawzul azim, dan demikian itu redha Allah itu adalah kejayaan yang paling besar. Jadi ini yang ramai orang tak boleh nak faham, ataupun tak, dia faham tapi dia tak boleh nak sampaikan, tak boleh nak berlaku, kan. Dan di sinilah Allah gambarkan dalam surah At-Taubah ini, ayat yang ke-100 ini, yang kita boleh rujuklah, bagaimana mereka lah orang-orang yang telah mendapat redha Allah, dan mereka juga redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Jadi Allah redha kepada mereka, dan maka Allah siapkan pada mereka itu, Allah janjikan pada mereka, wa'ada lahum wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, iaitu Allah SWT menjanjikan kepada mereka itu untuk mendapatkan apa ini kan, jannat ni syurga-syurga yang mana mengalir di dalamnya, di bawahnya itu sungai-sungai al-anhar, sungai-sungai yang mana nak menunjukkan keadaannya penuh dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan sebagainya lah. Jadi Allah gambarkan masuk syurga, dia bagi syurga, dan kemudian syurga ini khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Jadi yang pertama, mereka mendapat redha Allah. Yang kedua, Allah ganjarkan kepada mereka, Allah hadiahkan. Bukan hadiah, disebut ashabul jannah, Allah bagi pada mereka syurga, dan mereka zalika fawzul azim, yang demikian itulah merupakan kejayaan yang besar. Jadi sebab tu kita nak kena sama-sama merasakan bahawa di dalam tajdid di akhir zaman itu, maka kita akan berhadapan dengan suasana-suasana di mana satu sistem yang akan menghalang 4 perkara, kan? 4 perkara. Yang pertama sekali, dia akan menghalang daripada berlakunya proses pembinaan iman. Maknanya hari ini, sistem hari ini, sebab tu kita lihat bagaimana berlaku pada kita hari ini, kan? Yang pertama sekali ialah tarbiyah. Jadi yang dihalang pada mukmin ini ialah untuk mendapat tarbiyah. Ini nombor 1. Sebab tu para ulama kita, Mustafa Masyhur, Syekh Mustafa Masyhur rahimallah radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula daripada tarbiyah. Jadi maknanya tarbiyah itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula daripada tarbiyah. Maknanya inilah perkara yang akan melahirkan al-iman. Al-iman. Jadi bagaimana kita gambarkan tadi, al-iman ini pula dia bukan hanya sekadar yang ada di hati saja kita, tapi dia kena bermula dengan al-ilm. Bermula daripada ilmu. Ilmunya apa? Ilmu ni ilmu yang memberi kesedaran, iaitu al-iman. Maksudnya ilmu yang menyedarkan itulah iman. Macam itu. Kalau sekadar ilmu je, PhD pun kita dapat PhD, ilmu belajar sampai PhD, tapi hati kita tidak ada kekuatan dan kesedaran yang boleh melahirkan amal, maka dia belum lagi sebagai al-iman, tak termasuk. Jadi sebab tu disebut tarbiyah itu untuk membina kekuatan al-aqlu wa'i, kekuatan akal yang sedar, akal yang ada kesedaran. Ini perkara. Sebab tu kita hari ini nak kena tengok bagaimana keadaan kekuatan untuk berhijrah ni, mesti membina akal yang sedar. Akal yang sedar macam mana? Saya nak bacakan satu hadis Nabi. Ini berkenaan benda yang bakal berlaku ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaumul khalas. Jadi Nabi sebut tentang yaumul khalas. An Mihjan bin Al-Adra radhiyallahu an telah berkata satu hari Rasulullah SAW berkhutbah, baca khutbah, dan di dalam khutbah itu Nabi bersabda yaumul khalas. Wa ma yaumul khalas? Jadi Nabi kata apa? Yaumul khalas. Wa ma yaumul khalas? Apakah dia yaumul khalas? Jadi Nabi mulakan dengan cerita pasal satu perkara yang bakal berlaku, iaitu yaumul khalas. Dan kemudian Nabi tanya pula, apakah yaumul khalas? Nabi sebut 3 kali, yaumul khalas, wa ma yaumul khalas, yaumul khalas, wa ma yaumul khalas, yaumul khalas, wa ma yaumul khalas. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada baginda, wa ma yaumul khalas. Jadi sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Maka Nabi menggambarkan kepada kita, yaji'ud dajjal fayas'adu uhudan fayanzurul madinah fayaqulu li ashabih. Maka dia berkata sahabat jadi yuji'ud dajjal, yuji'ud dajjal. Jadi yaumul khalas ni kata Nabi apa? Dajjal akan datang. Datangnya dajjal, maksudnya dajjal hadir. Dajjal hadir. Jadi yaumul khalas ini didefinisikan sebagai kehadiran, kedatangan Al-Masih Dajjal. Dan salah satu yang digambarkan di sini ialah bagaimana fayas'adu uhudan fayanzurul Madinah. Maka dia akan pergi menaiki bukit Uhud. Jadi kalau di Madinah tu dia ada bukit Uhud ataupun gunung Uhud. Lalu kemudian dia akan memandang kepada Madinah. Dia akan memandang kepada Madinah. Jadi dia akan bangun, dia akan naik atas bukit Uhud. Salah satu daripada hadis ni. Dan kemudian dia akan berkata, tidakkah kamu memerhatikan istana putih itu? Maka itu adalah Masjid Ahmad. Jadi saya nak sebut di sini tentang bagaimana keadaan dalam hadis ini menggambarkan tentang keadaan yang akan berlaku, iaitu kegoncangan yang digoncang. Dia hadis ini panjang, goncang dan sebagainya. Tapi Nabi menggambarkan tentang Masjid Ahmad, iaitu digambarkan sebagai istana putih. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini sahih, diriwayatkan oleh beberapa imam, termasuk Imam Ahmad dan sebagainya, menggambarkan kepada kita bagaimana hari yang berkenaan itu sudah terlalu hampir. Sudah terlalu hampir sebab masjid Nabi SAW telah pun menjadi istana putih sekarang ni. Kalau orang bawa balik daripada haji, baru ni nampaklah istana putih tu. Jadi sinilah kita lihat bagaimana urgentnya kita untuk menghidupkan kekuatan kita untuk memproses diri kita ini menjadi orang-orang yang boleh berhijrah. Boleh berhijrah setelah kita beriman. Jadi sebab tu saya sebut semalam, kita akan insya-Allah bincangkan terutamanya dalam program-program yang khusus yang berkenaan dengan tarbiyah secara khusus, dan kemudian kita akan bincangkan tentang juga secara khusus tentang hijrah. Cumanya untuk kita bincangkan pada kali ini dalam FB online ni, kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan secara umum lah tentang hijrah ni. Baik. Jadi hijrah ni salah satu prinsip hidup di akhir zaman yang perlu berlaku. Semalam kita banyak cerita tentang iman sikit. Dan dalam cerita tentang iman itu, kita telah menyatakan bahawa kita perlu faham bagaimana nak memimpin hati kita, dan kemudian daripada memimpin hati itu, kita akan sama-sama perlu membersihkan hati kita, menghidupkan hati kita, dan kemudian selepas itu kita proses hati supaya mengenal Allah. Jadi program untuk tarbiyah hati dan mengenal Allah ni, saya akan buat satu sesi khas dalam FB lah, insya-Allah saya akan buat satu sesi khas. Saya akan bincang tentang tarbiyah aja, tarbiyah dan juga hati. Jadi insya-Allah kita akan bincang dan kita akan gabungkan antara kita kata tulisan-tulisan daripada kitab-kitab ulama haraki yang terkini lah. Ulama haraki ni ulama-ulama yang contemporary lah, yang sekarang ni, dan juga ulama-ulama yang sebelumnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin kita akan gabungkan, Imam Al-Ghazali,
ataupun di sebelah kita ni, sebelah Nusantara ni pun ad-durun nafis. Ad-durun nafis kita akan cuba ambil sedikit petikan-petikannya, ataupun kita akan tengok supaya kita boleh faham bagaimana, apakah yang dimaksudkan dengan iman. Jadi kemudian bukan itu saja, yang lebih penting ialah bagaimana nak memproses iman itu. Bagaimana nak memproses iman kita. Jadi bila kita boleh faham bagaimana nak memproses iman tadi, insya-Allah mudah-mudahan sifat yang pertama akan dapat kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan tengok sedikit tentang al-hijrah. Jadi hijrah ini adalah prinsip hidup yang kita kena buat. Kita kena buat. Kalau kita tidak melaksanakan prinsip hijrah ini, maka kita akan tertinggal di dalam tajdid. Tajdid kita akan tertinggal. Jadi sebab tu hijrah ini kita kena faham sungguh-sungguh. Dan hijrah inilah yang digambarkan semalam sebagai at-turku, iaitu meninggalkan. Jadi bila kita kata hijrah ni dalam hidup kita ni, kita kena tengok ada sesuatu yang kita kena tinggalkan. Kita kena tinggalkan. Maknanya kita tak boleh bersama. Sebab dalam arus jahiliyah pada hari ini terlalu banyak perkara-perkara yang merosakkan kita. Sama ada dari sudut pemikiran, ataupun dari sudut perasaan, ataupun dari sudut kehidupan, attitude, sikap, ataupun dari sudut sistem yang kita bersama dengannya. Jadi ada banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita kena tinggalkan. Bila kita tinggalkan yang itu, dan kita faham pula kepimpinan dunia adalah di bawah mulkan Jabariyah, maka barulah kita akan lengkap. Kita akan lengkap. Maknanya dari sudut kefahaman tadi. Ya, sebab tu di sini kita lihat ada benda yang kita kena at-turku, meninggalkan. Maka dikatakan hijrah bila kita ada dua perkara. Yang pertama, kita mengenal pasti apakah yang kita nak kena tinggalkan itu. Apa yang kita nak kena tinggalkan, dan kemudian apakah yang nak kita capai, tujuan kita, ataupun perkara yang kita nak gantikan dengan tinggalkan tadi tu. Jadi bila kita sebut begitu, maka meninggalkan ini yang pertama sekali kita kena lihat dalam hidup kita ini. Meninggalkan ini contohnya ialah segala perkara yang buruk. Segala perkara yang buruk, segala perkara yang negatif, segala perkara yang maksiat, segala keadaan yang tidak membina kekuatan ataupun menuju kepada yang lebih baik. Jadi sentiasa segala perkara. Secara umumnya segenap sistem hidup kita perlu kita tinggalkan selagi mana dia tidak bersama dengan Islam. Maknanya kita kena tinggalkan semua. Bukan maknanya kita tak mencuri, tidak kita kata buat setakat kita kata dosa-dosa besar contohnya kan. Bukan sekadar itu, tapi seluruh sistem. Sehingga kehidupan kita ini, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama, segala yang kita lakukan itu kerana Allah. Yang kedua, segala yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Yang ketiga, aturku, kita nak meninggalkan daripada menjadi pejuang-pejuang, penyokong-penyokong kan, ataupun mereka yang mendukung sistem jahiliyah. Ada tiga perkara. Jadi kita bukan hanya sekadar nak tinggalkan maksiat sebagainya, tapi sebenarnya kita nak membina kekuatan kita ni. Meninggalkan segala perkara yang kita kata tidak elok tadi, sistem kan, semua sekali. Termasuklah sistem riba. Jadi kita heran hari ni, ada orang dia nak Islam tapi dia mengambil riba. Dia nak Islam tapi dia mengambil riba. Jadi atas asas darurat. Darurat ambil riba. Jadi kita tanya pula, darurat ni sejauh mana darurat tadi? Adakah darurat terpaksa jalan kaki pergi kerja? Itu darurat? Ataupun darurat itu yang berkaitan dengan kematian, nyawa. Jadi darurat, dikatakan darurat ini apabila dia melanggar perkara-perkara yang asas yang dalam maqasid syariah. Antaranya pertama sekali sesuatu yang mengganggu agama, mengganggu akidah, din. Hanya boleh menyebabkan keluar Islam, boleh menyebabkan sesat. Itu darurat.
Kalau tak buat ini sesat. Itu darurat. Itu darurat. Darurat. Kemudian yang kedua, menyebabkan nyawa. Menyebabkan nyawa. Itu darurat. Perkara yang daruri. Macam itu. Jadi kalau perkara-perkara yang selain daripada itu, maka dia tidak sampai. Kita kena pertimbangkanlah, tengok macam mana. Jadi maknanya nak sebut kat sini, darurat ni macam mana? Adakah bila kita kena pergi kerja naik bas berbanding dengan pergi kerja naik kereta, itu darurat ataupun macam mana? Jadi sebab tu hari ni kita merupakan satu yang agak susah lah hidup kita ni. Jadi kita punya susah tu masih lagi belum susah yang mengikut syarak. Bukan susah ikut syarak, susah ikut nafsu kita. Kita rasa benda tu susah sebab ikut nafsu kita. Ikut apa yang kita nak, bukan apa yang Allah nak. Jadi bila kita rasa mengikut apa yang kita nak tak dapat, maka itu kita kata dah darurat dah. Darurat. Contoh, pergi haji. Pergi haji ni, salah satu yang menjadi kontroversi ialah apabila kita nak melontar jamrah, contoh. Jadi nak melontar jamrah ni, setelah kita wukuf, kemudian lepas tu pergi ke Muzdalifah, bermalam, kita nak ambil cari batu dan sebagainya. Kemudian paginya tu, pagi 10 hari bulan tu, kita nak melontar. 10 hari bulan kita nak melontar, dipanggil Jamrah Aqabah. Jamrah yang besar. Jadi melontar ni adalah rukun. Melontar jamrah ni rukun. Jadi sepatutnya 10 hari bulan tu, hari raya tu, maka kita dah kena pergi melontar. Jadi tabung haji kita Malaysia contohnya, dia kata okey, oleh kerana kalau kita pergi melontar pagi tu, terutamanya waktu duha ataupun siangnya tu, maka kita akan mengalami masyaqqah. Masyaqqah satu kesusahan. Maka dia kata jamaah kena melontar malam. Malam okey sikit. Maknanya lepas isyak tu, lepas okey semua baru kita jalan. Sebab kita ada jamaah yang tua, ada jamaah yang sakit dan sebagainya. Jadi sinilah berlaku satu perbezaan pandangan. Kalau kita melontar malam, dah masuk, lepas maghrib tu dah masuk 11 hari bulan. Ataupun selepas pukul 12, dah jadi tengah malam 10, tapi maknanya pagi 11 hari bulan ikut jam barat dia lah kan. Jadi bila melontar malam tu, kita dah masuk 11 hari bulan, 10 hari bulan terlepas dah. Jadi dia kata daruri, satu yang darurat, darurat, maka kita kena lontar ni. Jadi ini maka sebahagian daripada orang alim kita, ulama kita, tak apa lontar malam tu, sedangkan dah masuk 11 hari bulan. 11 hari bulan dia tak jadi Jamrah Aqabah, jamrah yang kedua, hari yang kedua, hari tasyrik. Jadi ini contoh. Jadi bila kita buat pemerhatian, saya pergi dah ada Allah izin, dapatlah beberapa kali pergi. Dan sebab sini bila pergi, dia tengok balik yang dia katakan susah tu, memang susah. Memang susah. Ada yang berebut dan sebagainya, memang susah. Tetapi susahnya dalam keadaan sekarang ni, terutamanya sekarang ni kita dah ada banyak, dia dah buat 3 tingkat tempat melontar susah pun masih okey lah, lagi okey lah. Dulu mula-mula mungkin lah, masa tak ada tu agaknya lah kita tak nak lawan fatwa ke apa, tapi nak sebut sini sekarang ni. Jadi sekarang ni pun nak malam juga contohnya. Ini contoh lah. Jadi sebab tu sekarang ni kita lihat dalam bentuk ni pun sama juga, dalam bentuk kehidupan kita. Nak beli rumah kedua, nak beli kereta kedua contohnya, di situ ada pinjaman. Jadi pinjaman ni dia ada pandangan-pandangan. Jadi kita melihat pemikiran kita masih lagi kita nak mengikut arus. Bukanlah kita kata fatwa tu tak betul, bukan. Fatwa tu dia ada dia punya ijtihad dia, ada dia punya pandangan. Jadi ini adalah pandangan ulama, itu tak ada masalah. Cuma nak sebut sini, pemikiran kita masih lagi melihat arus ini sebagai arus kita, maknanya arus Islam. Dan kemudian kita melihat yang disebutkan masyaqqah, dia sebutkan kesusahan itu
adalah berdasarkan kepada kesusahan arus, bukan kesusahan mengikut nilai syarak. Ini maksud hijrah. Jadi hijrah ni kita nak berhijrah daripada perkara-perkara yang kita rasa nafsu tadi, nafsu, nilaiannya nafsu kepada nilaiannya syarak. Ini satu yang perlu kita proses lah. Perlu kita proses, sehingga kan macam mana berlaku zaman Nabi SAW apabila golongan as-sabiqun al-awwalun ini, golongan yang terdahulu daripada kita, bila Nabi kata kita kena pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat tak fikirlah, rumah saya macam mana ya Rasulullah, saya baru tak habis bayar lagi, saya punya tanah macam mana ya Rasulullah, nanti orang lain ambil. Kedai saya macam mana ya Rasulullah, nanti kedai-kedai saya ni semua orang rampas, contohnya kan. Sahabat-sahabat tak tanya, pergi terus. Maknanya nilai yang ada pada sahabat ini adalah merupakan nilai yang diikat dengan syarak. Sami'na wa ata'na. Ini disebut jadi hijrah. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, perkara yang penting untuk kita lihat ialah hijrah ni dari yang pertama ialah dari sudut pemikiran, fikriyah. Hijrah dari sudut fikriyah. Fikriyah ni maknanya dari sudut kefahaman. Sebab tu ada dua perkara yang penting untuk kita faham bagaimana nak sampai kepada hijrah, iaitu kita perlu ada pengisian. Apa pengisiannya? Pengisiannya yang pertama dalam bentuk ilmu. Kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu, kena faham. Kena orang yang membimbing kita itu dari kepahaman. Orang yang membimbing kita ada fikrah yang jelas, yang memang fikrahnya itu bukan fikrah yang separuh-separuh. Contohnya dia hanya faham bahagian mungkin ibadah sahaja, ataupun dia fokus ibadah sahaja, tetapi dia berfahaman bahawa untuk hijrah ini mesti dalam bentuk Islam yang menyeluruh, kerana hijrah ini adalah satu yang menyeluruh. Satu yang menyeluruh. Sebab tu garisan kefahaman yang pertama sekali ialah menyeluruh. Sebab nak dapat redha Allah, mesti kita sanggup korbankan pemikiran-pemikiran yang terikat dengan arus. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ni surah apa ni? Al-Baqarah ayat 207. Apa Allah berfirman? Di antara manusia, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ini ada yang benar-benar sanggup berkorban ataupun mengorbankan dirinya kerana mencari redha Allah. Nampak? Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kalau atas tadi ada orang-orang yang ciri-cirinya untuk mendapat redha Allah tadi, maka nak dapat redha Allah kena ada pengorbanan. Di mana dengan pengorbanan itulah Allah akan memberikan belas ihsannya, rahmatnya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Jadi bila kita berkorban, barulah adanya ra'ufun bil ibad. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Bukan kasih sayang macam Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Ra'ufun ni dia kesian. Kesian. Allah akan mengasihi hambanya tadi. Kenapa? Kerana pengorbanan yang dilakukan. Jadi sebab itulah macam pengajaran dalam bulan haji yang lepas, contohnya kalau kita nak pergi haji tapi kita nak bersenang lenang, duduk pun dekat, kita kata nak duduk, kita punya pemikiran kita, rasa hati macam itu, bukan kita pergi sama-sama nak berkorban. Jadi sebab itulah hijrah ini dia mesti boleh untuk berkorban. Kenapa? Al-yaqin, al-iman tadi. Iman tu yang menyebabkan dia boleh berkorban. Sebab tu nak berkorban ni mestilah berkorban dalam keadaan yang menyeluruh. Ini sebab tu dari sudut fikrah kefahaman ini bukan sekadar nak selamatkan diri daripada bencana alam, nak selamatkan diri daripada tentera Dajjal nak bunuh kita. Tak. Kita kena tengok Islam secara menyeluruh, sesuai dengan kesempurnaan Islam itu sendiri.
Kalau kita nak korban, dia nak bagian ibadah saja dia sanggup korban. Sanggup susah payah pergi masjid, pergi bagian ibadah. Tapi bagian lain tak. Bagian lain tak. Bagian lain dia sanggup lagi nak ambil. Sanggup hutang, riba. Boleh ambil riba lagi, tak apa. Contoh, bagian kehidupan. Jadi Allah gambarkan untuk kita menghidupkan hijrah tadi, untuk kita berjihad, untuk kita beriman, berhijrah, berjihad, dan menjadi orang yang membantu perjuangan, ansar. Golongan yang membantu perjuangan, maka dia mesti boleh berkorban. Mesti boleh berkorban. Kalau kita tidak berkorban, maka kita tidak akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gambarkan di kalangan manusia, wa minan nas man yashri nafsahu bitigha amardatillah. Di kalangan manusia ada yang sanggup mengorbankan dirinya, yang sanggup bersusah payah meletakkan kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kepentingan diri sendiri, contohnya. Maka disitulah akan ada raufun, ar-rauf. Allah ni ar-rauf, Allah akan mengasihani. Jadi sebab tu dalam ayat seterusnya apa Allah kata tadi? Daripada ayat Allah kata tadi, orang-orang ni yang nak cari redha Allah ni, dia berkorban, maka Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Kenapa nak kena korban tadi? Rupanya Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kenapa? Kerana rupanya Allah nak suruh kita masuk dalam Islam secara menyeluruh, kafatan, lengkap, semua sekali. Bukan kita sekadar nak ibadah aja, bukan sekadar nak sembahyang puasa aja, tapi nak menegakkan sistem Islam menyeluruh. Sebab tu untuk menegakkan yang menyeluruh ni lah kita perlu berkorban. Perlu berkorban. Korban ni kita boleh bincang. Korban, macam-macam korban lah. Satu korban dari sudut pemikiran tadi disebut fikrah, kefahaman. Kita nak buang, nak tinggalkan kefahaman-kefahaman sekularisme. Kita dah diajar, dididik dengan sekularisme daripada kecil lagi. Daripada sekolah tadika lagi kita dididik. Kemudian liberalisme, kemudian pluralisme, semua jenis, sosialisme, semua jenis, isim-isim ataupun kita kata agama-agama yang dicipta oleh makhluk tadi. Jadi Allah kata apa? Kena korban. Kena korban kerana kita nak masuk Islam secara lengkap, kafatan. Kafatan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Apa jejak langkah syaitan ni? Apa perancangan syaitan ni? Syaitan nak jadikan kita Islam, tapi Islam yang munafik. Syaitan nak jadikan kita Islam, tapi Islam yang musyrik. Syaitan nak jadikan kita ni Muslim, tak apa Muslim, tapi Muslim yang mana? Muslim yang ada di dalamnya mujrimin, fasikin, orang yang buat dosa. Boleh Islam buat dosa, dia tak kisah. Sebab tu bila ada orang kata tentang kalimah Allah ni agak sensitif sikit lah, tapi saya nak sebut kat sini. Kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ni hanya milik untuk orang Islam saja. Kalau orang bukan Islam nak guna pun tak apa, boleh guna. Tapi kita tak redha sebab dia guna perkataan Allah itu untuk syirik, mensyirikkan Allah. Nak guna, dia nak guna kan. Kita nak halang macam mana dia nak guna. Tapi kita tak redha, maknanya tak sama. Sebab apa? Senang aja kita sebut. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allah itu esa. Tiba-tiba dia guna perkataan Allah untuk menggambarkan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain tak boleh lah. Contohnya dia kata Tuhan ini ada 3. Dia tak esa dah. Dan kemudian Tuhan ini ada anak, dia beranakkan sebagainya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi nak sebut kat sini kan. Jadi contoh Allah itu sendiri nama khas. Nama khas. Tadi benda ni jadi isu lah, orang duk bincang kat luar, tak biarlah dia bincang. Kita cuma nak sebut kat sini dari sudut pemikiran kita mesti berasaskan kepada Islam, Al-Quran. Kenapa? Kerana hanya pemikiran yang berasaskan Quran saja akan terselamat. Kalau kita boleh terima pemikiran-pemikiran yang rosak yang ada dalam jahiliyah pada hari ini, maka fikrah kita, kefahaman kita akan
kita kata bercampur-campur. Wala talbisul haqqa bil batil, tentang Allah kata jangan campur-campur. Contoh, hijrah. Ada orang kata hijrah ni sama dengan prepping. Hijrah sama dengan prepping. Jadi pada pandangan saya, hijrah tak sama dengan prepping. Hijrah lebih besar daripada prepping. Hijrah sama dengan bowl, back out, ataupun emergency exit, pergi mana-mana, duduk seorang-seorang situ, duduk dekat dalam gua, kita kena buat ni. Hijrah tak sama dengan kita nak exit ke mana-mana, nak off grid. Hijrah bukan off grid. Hijrah bukan off grid. Maknanya kita duduk sebab kita tidak dikesan, bukan. Off grid salah satu strategi hijrah. Salah satu strategi. Maknanya boleh guna, boleh tak guna. Off grid. Dan kemudian kita kata untuk hijrah untuk prepping. Prepping bukan hijrah. Prepping sebahagian sahaja daripada strategi hijrah. Kalau prepping ni sunnah, tentu Nabi SAW dah perintahkan sahabat-sahabatnya bersedia makanan apa sebagainya untuk hijrah. Bukan kata Nabi tak suruh bersedia dan sebagainya, tapi itu strategi sahaja. Jadi sebab tu hari ni, oleh kerana kita dah terdedah dengan orang Amerika yang selalu berhadapan dengan bencana alam, maka kita tengok dalam YouTube banyak cerita pasal prepping. Maka kita ingat hijrah tu prepping. Kita siapkan makanan, kita siapkan semua sekali sebagainya. Kemudian kita pun dah siap tengok tempat mana nak lari, nak masuk hutan, nak lari. Nak lari bukan hijrah. Hijrah bukan melarikan diri. Maknanya hijrah bukan pelarian, bukan. Hijrah bukan pelarian. Jadi hijrah ni dia lebih daripada pelarian, lebih daripada prepping, lebih daripada kita kata strategi. Jadi kalau kita tidak memahami akan hakikat hijrah yang sebenar ni, maka kita akan tertipu dengan arus. Sebab apa? Kalau kita kata, kita kena cari tempat yang ni, memang ada dalam hadis saja kita akan baca berkenaan dengan golongan-golongan yang akan pergi ke gunung Syam dan sebagainya. Nabi sebut, Amir ada sebut, akan pergi ke gunung Syam dan sebagainya. Contohlah, maka memang ada, tetapi dia bukan dalam konteks yang kita faham dalam arus pemikiran pada hari. Sebab tu pemikiran kita perlu ditarbiyah. Pemikiran perlu ditarbiyah. Maknanya maksud hijrah di sini bukanlah kita meninggalkan sesuatu kerana dunia, kerana takut, kerana takut pada makhluk dan sebagainya, bukan. Tetapi hijrah adalah perjuangan, adalah ibadah. Jadi hijrah ni sebenarnya adalah satu untuk membina kekuatan Islam, bukan ketakutan. Sama macam al-iman, innal ladzina amanu. Iman ni apa? Iman ni nak membina kekuatan. Iman ni akan melahirkan kekuatan. Sama juga hijrah akan melahirkan kekuatan. Dan sama dengan jihad akan melahirkan kekuatan. Jadi apa yang digambarkan prinsip-prinsip tadi bukanlah sesuatu yang asasnya menakutkan. Asasnya kita nak selamatkan diri kita. Bukan nak selamatkan diri kita. Macam mana difahami oleh orang barat. Jadi kita memanglah Islam dia sendiri selamat, Islam dia sendiri salim, sejahtera dan sebagainya. Tapi maknanya hijrah adalah sebenarnya membina kekuatan. Kalau kita faham hijrah ni nak selamatkan diri kita daripada banjir, hijrah ni nak selamatkan diri kita daripada perang, daripada kena kepung, maka sama kita dengan pelarian-pelarian yang bukan Islam. Sama. Tapi hijrah dalam rangka untuk kita membina kekuatan umat, kekuatan Islam. Jadi sebab itulah Nabi SAW 10 tahun, minta maaf, 13 tahun berada di Mekah, bertahan dengan ada yang sampai peringkat diseksa, ada sampai peringkat ditangkap, ada sampai peringkat dibunuh, ada sampai peringkat mereka dipisahkan suami isterinya, ada yang dipisahkan anak-anaknya, ada yang sampai peringkat mereka dirampas harta mereka. Hanya
duduk dalam keadaan kita kata susah 13 tahun Nabi. Sampailah peringkat yang terakhir sebelum tu ialah boikot, kena boikot. Kena di boikot. Tak boleh nak pergi nak sembahyang kat Mekah, tak boleh nak dekat sembahyang dekat ni, tak boleh nak buat ni, tak boleh nak berniaga tak boleh. Nak beli barang tak boleh. Ni nampaknya kesusahan. Jadi Nabi sabar diproses. Sabar. Kemudian mereka diproses meningkatkan iman mereka sehinggalah sampai peringkat perintah hijrah. Jadi perintah hijrah ni bukan untuk melarikan diri daripada siksaan, daripada boikot, daripada apa yang berlaku di Mekah. Tapi perintah melarikan berhijrah tadi ialah untuk membina kekuatan umat. Jadi kita kena faham konsep ni. Jadi sebab itulah pemikiran hari ini kan, kita nak selamatkan diri kita, sebenarnya kita nak selamatkan dunia. Maka di situ ada ciri-ciri al-wahan ataupun al-wahnu, iaitu hubbud dunia, cinta dunia, wa karihatul maut, takut mati. Jadi bila kita, kefahaman kita, pemikiran kita tak betul, maka kita kena hijrah. Kena berhijrah daripada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan syarak, kepada pemikiran-pemikiran dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu saya sebut sunnah. Sunnah, hijrah bukan back out, bukan kita lari emergency pergi tempat lain. Hijrah bukan yang itu. Sebab tu kalau hijrah yang itu, Nabi tak pergi ke Madinah, Nabi pergi tempat yang mungkin orang tak tahu. Tapi tidak, Nabi pergi ke Madinah kerana apa? Di sana ada asas dakwah. Di Madinah ada asas dakwah. Jadi orang Madinah dah boleh terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini konsep yang pertama. Jadi sebab itulah hijrah dari sudut kefahaman nombor 1. Supaya kita hanya mengambil Islam. Supaya kita hanya mengambil Islam saja. Sistem lain tak ada. Sebab itulah hijrah ni konsepnya mestilah konsep kita nak tegakkan sistem Islam. Bagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan, kata Allah, khalifah di atas muka bumi, satu yang menegakkan sistem Islam, menegakkan apa yang Allah redha. Sampai Allah perintah apa? Sampai Allah perintah terpaksa perang, sampai macam itu. Jadi maknanya sebenarnya yang kita nak masukkan sini, kita nak mempunyai satu kefahaman Islam yang menyeluruh. Maksudnya Islam ni kerja pun Islam juga. Kerja pun ibadah. Riadah pun ibadah. Bermain, bersukan ibadah. Sampai peringkat kita bekerja, bersukan, berekonomi. Sampai peringkat kita buat apa sahaja. Ala kulli hal. Kafatan tadi, menyeluruh tadi, semua tu kita nak tegakkan sistem Islam. Itu maksud hijrah. Ini kefahaman yang kita perlu ada. Sebab itulah Nabi gambarkan di akhir zaman dia ada mulkan jabbariyah. Kenapa Nabi sebut mulkan? Mulkan ni kerajaan. Mulkan ni kerajaan ataupun kepimpinan yang menyeluruh. Itu mulkan. Jabariyah yang menjajahi, yang menggagahi, yang memaksa, diktator. Jadi Nabi menggunakan perkataan yang menunjukkan bahawa sistem. Dia tidak menggunakan nanti kan kita kata akan ada imam-imam ataupun kita kata pemimpin-pemimpin yang diktator. Nabi tak sebut macam itu. Tapi Nabi menggunakan perkataan dalam hadisnya mulkan al-mulk. Mulk apa? Kerajaan. Kerajaan maknanya sistem. Jadi sebab itulah bagaimana tajdid, bagaimana nak bangkit, maka sistem Islam perlu ditegakkan. Sistem Islam. Jadi kita tak boleh nak bangga, oh saya ni dah banyak selawat, saya ni dah banyak selawat, saya ni dah banyak zikir, saya dah banyak buat program-program dakwah, sekadar buat dakwah aja. Ustaz-ustaz digambarkan sebagai da'i, pencetus umat dan sebagainya, sekadar dakwah, bukannya dia tarbiyah lagi. Dia tidak membina kekuatan. Jadi hijrah ni dia membawa maksud bukan hanya dia islah, dia memperbaiki dari sudut dakwah sahaja, tetapi dia islah dari sudut keseluruhan aspek. Sehingga akhirnya berlaku taghyir Islami kulli. Maknanya konsep pemikiran tadi sehingga akhirnya Islam tertegak
mencabut, merombak, taghyir, mengubah sesuatu itu semua Islami kulli, seluruhnya menjadi Islam, sistem Islam. Ini bila kita faham yang ini, kalau kita mati, ini salah satu orang yang syahid fi sabilillah, kerana kefahamannya betul. Dia nak menegakkan Islam yang Allah perintah, iaitu seluruhnya, bukan sekadar. Sebab tu kita bukan nak fikir ladang aja, kita bukan nak fikir ekonomi aja, kita dah bukan nak fikir pendidikan aja, kan? Jadi hari ini kita kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat yang seperjuangan kita ni, kadang-kadang dia fikir satu je, satu benda je, dia rasa lain dah selesai dah. Saya minta maaf dah, saya nak sebut kat sini. Dalam tarbiyah, perkara yang pertama sekali dalam tarbiyah, mudah-mudahan kita dapat hidayah. Perkara yang pertama sekali dalam tarbiyah yang menunjukkan kita meningkat setelah kita duduk dalam tarbiyah, ialah bila kita membuang rawasib jahiliah kita, karat-karat jahiliah kita. Itu nombor satu. Maknanya kita duduk dalam apa ni, ceramah, duduk dalam program, duduk dalam apa sahaja apa yang kita buat, aktiviti dakwah tadi, tapi satu pun jahiliah yang ada pada kita, kita tak buang, tak tinggalkan, maka tarbiyah belum lagi berlaku. Sebab itulah dia ada keberkesanan tarbiyah. Tarbiyah ni perlu diukur dengan keberkesanan dia. Sejauh mana keberkesanan tarbiyah tadi. Maknanya kalau kita ceramah pun, sejauh mana keberkesanan ceramah tadi melahirkan amal yang tarbawi, amal yang boleh mendidik. Jadi sebab tu hari ni kita nak kena tengok bahawa kita perlukan kepada orang yang faham. Yang faham, bukan orang yang sekadar sikit-sikit duduk dalam sistem. Kita nak jadikan sebagai murabbi, nak jadikan sebagai guru kita. Guru banyak hari ni, banyak guru. Dan insya-Allah kita tidak menghalang siapa-siapa nak menuntut ilmu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang boleh memberikan ilmu yang baik. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi bila kita melihat kepada pergerakan, kebangkitan, tajdid, maka kita perlukan satu kefahaman yang lebih menyeluruh lagi. Bukan hanya sekadar buka kitab aja, baca kitab aja. Bukan kita kata baca kitab tu tak penting. Penting, kan? Perlu. Tetapi bukan sekadar baca kitab, tetapi perlu kepada proses tarbiyah, proses yang meningkatkan kita. Dan proses yang meningkatkan kita ni mestilah proses yang menyentuh hati. Kenapa? Kalau tidak berlaku perubahan pada hati, maka kita tak akan berubah. Kita tahu banyak tapi tak boleh nak berubah. Jadi sebab tu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebab tu Allah gambarkan Allah takkan ubah satu kaum itu melainkan dia berubah apa yang ada pada dalam diri dia. Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi sebab tu kita kena faham secara menyeluruh. Jadi tajdid yang berlaku di akhir zaman, dia bukan hanya sekadar tajdid yang kita kata hanya sekadar kita kata boleh ibadah, ajak orang pergi masjid, kan? Kita harap dengan ajak orang pergi masjid tu kita dah boleh ubah orang tu. Betul, ada perubahan, tapi perubahan dia masih lagi bersama sistem jahiliah. Ataupun kita nak lawan ekonomi mungkin nampak macam nak dinar, nak syariat Islam tanpa riba sebagainya, tetapi rupanya yang lain-lain tu masih lagi, kan, bersama sistem Islam, sistem jahiliah. Jadi sebab tu dia kena satu yang menyeluruh. Allah gambarkan tadi untuk kita mengambil yang Islam yang menyeluruh itu perlu kepada pengorbanan. Jadi sebab tu dalam hal ni kita kena faham tentang perkara-perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan di sinilah kita melihat hijrah dalam bentuk fikriyah ini adalah satu yang penting, kerana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut perancangan, strategi syaitan. Mereka adalah musuh kamu yang nyata. Jadi di sinilah. Dan sebab itulah hijrah perlu dalam keadaan yang pemikiran yang syamil dan kamil, yang lengkap, yang sempurna. Sebab itulah kita lihat
kan, untuk memahami yang ini, maka baru kita nampak, oh kan, kerja ni ibadah, kerja ni nak tegakkan Islam. Maksud tegakkan Islam, tajdid tadi ialah menegakkan sistem Islam. Bukan hanya sekadar kita boleh buat sesuatu aja, tapi sistem, the whole system. Satu. Dan kalau kita faham yang ini, insya-Allah Allah akan bagi pertolongan, sebab kita dah mula duduk dalam pemikiran yang betul. Inilah digambarkan sebagai kerangka Al-Quran dan Sunnah. Kerangka Al-Quran dan Sunnah. Maka barulah kita akan bebas daripada jahiliah dari sudut pemikiran. Dari sudut pemikiran tu baru kita boleh bebas daripada jahiliah. Jadi bukan kata dah cukup saya boleh pergi haji. Hari ni kemuncak pergi mana? Buat apa? Kemuncak pergi haji je. Pergi haji kan. Contohnya pergi haji itu kita dah hebat lah kan. Contohnya. Baik. Dan sini kita lihat bagaimana hijrah juga berbentuk dari sudut perasaan kita. Dia panggil hijrah syu'uriyah. Hijrah, kita meninggalkan perasaan-perasaan yang tidak selari dengan kehendak Allah, yang tidak selari dengan kehendak Allah. Ini hijrah syu'uriyah pula. Jadi sebab tu kita sebut hari ini, hijrah ni diperlukan pada pengorbanan. Sebab dalam hati kita banyak perasaan yang cenderung kepada jahiliah, yang cenderung kepada nafsu. Perasaan yang cenderung kepada kegemaran majoriti manusia. Sedangkan majoriti manusia berada dalam vulkan Jabariyah. Jadi kita nak ikut sesuatu yang ada pada manusia ni. Suka kita kan, bukan lagi suka kan, yang Allah suka. Jadi suka yang kita nak sendiri. Semayang, contohnya solat. Kita suka solat. Semayang tak? Semayang. Tapi semayang sekadar yang kita suka. Apa maksud semayang yang kita suka? Semayang tapi tak khusyuk, dan kita tak meningkatkan khusyuk kita kan. Sedekah, bagi banyak, orang Malaysia ni banyak bagi duit sedekah kan. Tapi sedekah sekadar sedekah nak tolong, kesian. Bukan sedekah dalam rangka untuk ikhlas dan membina kekuatan Islam. Dia bukan ikhlas sahaja. Ni kita kena faham. Sedekah ni pun, sedekah ni bukan hanya ikhlas sahaja. Ikhlas ni untuk diri kita, tapi untuk Islam, untuk membina kekuatan, kebangkitan Islam. Baru sedekah tu jadi sedekah yang sebenar. Infak yang sebenar. Kenapa kita menolong orang miskin? Orang miskin, fakir, masuk asnaf. Kita membayar zakat bagi kat dia. Supaya orang miskin dan orang yang fakir tadi, bukan supaya dia kaya. Boleh jadi kaya dengan sedekah yang sikit tu? Tak jadi kaya. Tapi supaya dia boleh bersyukur pada Allah, ada rezeki, ada benda nak makan. Tidaklah dia pula mengkufurkan Allah. Maknanya kita sedekah, kita buat sesuatu, kita salat, semua dalam membina kekuatan umat, membina kekuatan umat. Barulah dia jadi hijrah, dia jadi syu'ur, hijrah syu'uriyah. Baru dia jadi satu yang membina kekuatan. Bukan hanya sekadar, sebab tu hari ini kita tak boleh puas hati. Saya dah pergi haji, umrah dah buat, sembahyang dah buat, semua saya dah buat. Tapi adakah kita membina kekuatan Islam? Contohnya sembahyang menyebabkan kita lebih lagi berdakwah. Contohnya sembahyang menyebabkan kita lebih lagi berusaha. Lebih lagi kita solat tu, kita rasa kita kena usaha lebih lagi untuk tegakkan din Allah tadi. Jadi sembahyang membina kekuatan, sedekah membina kekuatan kan, haji membina kekuatan untuk tajdid tadi, kekuatan hijrah untuk tajdid. Jadi sebab tu hijrah ni kita nak membuang segala perasaan, segala perkara yang ada dalam hati kita ini yang cenderung kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita dekat dengan jahiliyah. Nak kena keluar, nak kena buang. Sebab tu Allah gambarkan, Rasulullah SAW menggambarkan melalui apa yang disebut semalam al-muhajir man hajara ma nahallah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi seorang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, meninggalkan. Man hajara, iaitu mereka yang meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah tak suka. Jadi termasuk perasaan. Jadi perasaan kita pun begitu juga.
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah syu'uriyah. Jadi sebab tu dia ada satu topik, insya-Allah kita akan bincang nanti dalam tajuk tarbiyah, dipanggil tarbiyah atifiyah, tarbiyah perasaan, atifah, perasaan. Jadi macam mana kita nak kena mendidik perasaan kita supaya boleh kita tinggalkan perasaan-perasaan yang cenderung kepada nafsu, yang cenderung kepada perkara-perkara yang jahiliyah, yang terputus daripada Allah. Jadi kita nak mendidik hati kita. Sedih, sedih bukan lagi sedih kerana kita kehilangan dunia. Maknanya nak tarbiyah. Kita hilang duit, kita hilang suatu nikmat yang kita dapat, kita hilang. Allah tarik. Kita rasa macam kehilangan. Jadi sedih bukan lagi sedih kerana kehilangan dunia, tapi sedih kerana kita tak dapat nak penuhi apa yang Allah perintah. Mungkin ada buat dosa, mungkin ada buat sesuatu yang Allah tak suka, mungkin kita tidak boleh keluar dari kelemahan kita. Sedih. Jadi sebab itulah kita sebut kat sini antara kekuatan yang perlu kepada untuk kita melaksanakan hijrah ini, kita perlu kepada pengisian. Kita perlu kepada pengisian. Apa pengisiannya? Yang pertama ilmu, hidayah Allah. Yang kedua ialah amal. Kena ada amalan. Amal ni maknanya kita melaksanakan. Jadi bila kita boleh melaksanakan sesuatu yang diperintah Allah, maka barulah kita digambarkan sebagai orang yang boleh berhijrah, boleh berjihad. Kita tak sebut jihad lagi ni. Tajuk jihad tak masuk lagi. Ini baru tajuk hijrah. Baru nak masuk tajuk hijrah. Hijrah belum habis lagi, baru nak masuk. Jadi maknanya kita lihat hari ni, kita perlu ada ilmu. Sebab tu saya minta tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada di antara kuliah-kuliah yang saya buat sebelum ini, mungkin kita tertinggal, cuba tengoklah balik. Cuba tengok balik. Sebab apa yang saya fokuskan ialah solusi, penyelesaian kepada kelemahan kita hari ini. Dan kita fokus kepada tajdid. Kita fokus kepada perjuangan. Dan perjuangan itu bukan hanya sekadar angkat senjata ke apa lawan sejauh ni, tak. Perjuangan itu bermula dengan al-iman, membina iman. Perjuangan menegakkan tarbiyah, sistem tarbiyah, menegakkan hijrah. Bagaimana nak membina hijrah? Namanya membina kekuatan. Hijrah ni maknanya membina kekuatan sistem Allah. Kemudian jihad itu untuk nak menyempurnakan cahaya Allah. Jihad tu nak menyempurnakan cahaya Allah. Kekuatan yang dah ada ni, yang kita bina ni, kita nak sempurnakan dengan jihad fi sabilillah. Jadi di situlah kita lihat banyak kuliah-kuliah saya ni kita sentuh pada penyelesaian. Kita bukan hanya sentuh pada pakatan jahat, kronologi, Zioni. Memang kita bincang, memang kita kaji yang tu, memang kita buat. Tapi sebenarnya solusi itu yang penting. Sebab sekarang ni zaman Dajjal nak keluar dah. Dajjal nak keluar. Jadi kita tak duk cerita pasal pakatan jahat lagi, duk cerita pasal benda-benda yang kita dah tahu lama dulu bincang kan. Cukup dah. Tapi kita kena faham. Jadi sebab tu siapa yang tertinggal, tolong dengar balik. Banyak kuliah-kuliah, terutamanya kuliah duha yang saya buat lebih kepada pembinaan diri. Banyak yang dulu ni kita beri kepada iman. Sekarang dah masuk berhijrah kan. Apa yang kita buat hari ni, contohnya kita ulang sikit apa yang berlaku sebelum ni. Memang nampak macam sama, kita ulang. Kenapa kita ulang? Kerana kita kena hadam. Kita bukan nak ilmu, bukan nak tulis buku sampai tebal-tebal macam itu, catat semua sekali. Tak, kita nak hadam supaya kita boleh amal. Sekarang ni dah masuk fasa kita perlu mendapatkan rahmat Allah, iaitu taufik Allah. Bukan hanya hidayah, taufik. Jadi kesedaran untuk nak kenal Islam, nak kenal perjuangan, nak kenal akhir zaman, itu peringkat pertama. Peringkat kedua, nak melaksanakan. Ni sekarang nak melaksanakan ni. Peringkat ketiga, nak memperjuangkannya dan menang. Jadi 3 peringkat. Peringkat ketiga nak menang, jihad nak menang lah. Jadi sebab tu kita nak kena faham. Jadi selagi kita tidak boleh meninggalkan perasaan, syu'ur. Syu'ur ni rasa hati kita, perasaan kita, yang mana perasaan itu tidak sama dengan takwa, tidak sama dengan Quran dan Sunnah, maka selagi itu kita tak boleh hijrah. Tak boleh hijrah. Walaupun kita, saya nak pergi hijrah, saya nak pergi ke Mekah, saya nak pergi ke Madinah, saya nak bersama dengan Al-Mahdi dan sebagainya,
selagi hati kita masih sama dengan hati jahiliyah, maka selagi itu kita tak akan hijrah. Tak boleh hijrah. Kerana hijrah bukan hanya sekadar hijrah fil makan, hijrah pada tempat. Jadi hijrah yang hissi, yang nampak, ada hijrah yang maknawi, hijrah yang tersirat, yang tersurat, yang tersirat. Jadi yang kita bincang ni yang menyeluruh. Jadi hijrah bukan saya sebut pemikiran Islam yang terpisah-pisah kepada Islam yang syumul, Islam yang menyeluruh tadi kita sebut tadi. Juga hijrah dari syuur, iaitu semua perasaan kita. Apa perasaan kita? Dengki. Boleh tak dengki? Boleh tak hasad? Hanya pada dua perkara, kata Nabi, iaitu orang yang hasad, dengki kepada seorang kawan dia yang baik, yang bagus dalam amalannya, Qurannya, sebagainya, maka dia nak buat lebih lagi daripada orang tu. Dia tengok orang tu beramal, dia berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam ilmunya. Jadi dengki yang dibenarkan, hasad yang dibenarkan, hanyalah hasad untuk mendapatkan kekuatan dan kebaikan, bukan nak jatuhkan orang. Dengki yang tak benar apa? Dengki tak benar ni, kita tengok seorang ni, oh dia ni ambil hak kita, dia ni Allah bagi baik, Allah bagi hebat, Allah bagi macam-macam. Kita pun kata tak bagus lah dia, kita nak kita aja, kita jatuhkan dia. Nak jatuhkan dia pula. Itu dengki yang diharamkan oleh Allah. Haram dengki ni haram. Yang lain tu semua haram. Yang boleh cuma kita rasa iri hati ke, dengki ke, hasad pada seseorang itu dalam rangka, dalam rangka kita tengok dia ada kebaikan, kita nak lebih baik daripada dia, nak beramal lebih baik lagi, lebih intensif lagi daripada dia. Kalau dia boleh hafal 30 juz, saya nak hafal 30 juz juga, macam itu. Kalau dia boleh berdakwah, saya nak berdakwah lagi lebih daripada dia. Itu yang dibenarkan, ini yang positif. Tapi yang tak boleh ni, kita nampak orang, kita rasa dengki, kita rasa iri hati kat dia, ataupun kita rasa hasad kat dia, kita nak menghancurkan dia, kita fikir yang tak elok pada dia kan. Ataupun marah boleh tak dalam Islam? Marah boleh. Marah yang mana yang boleh? Marah yang mana diikat dengan iman. Apabila kita melihat orang melakukan maksiat mungkar, orang melakukan maksiat dan mungkar yang melawan hukum Allah, maka boleh marah tak? Kita marah, tapi marah dalam keadaan hikmah. Kita kuatkan lagi, kuatkan lagi usaha dakwah, usaha tarbiyah, usaha jihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi maknanya semua sifat kita, sifat sayang, kasih, benci, sifat malu, sifat kita takut, berani, semua naluri yang ada dalam hati kita ni, perasaan yang ada hati kita ni, kita kena ikat dengan Allah. Maknanya kita tinggalkan perasaan-perasaan yang diikat dengan jahiliyah. Itu maknanya hijrah. Jadi nak buat ni kena korban lah, kena berkorban lah. Apa korban? Sebab benda tu kita suka. Kita suka, contohnya kita suka dengan maksiat, kena tinggalkan maksiat. Kan susah hati kita ni kan. Jadi kita kena, ini nama korban. Ini maksudnya korban. Korban yang sebenar, iaitu kita meninggalkan perasaan-perasaan yang terikat dengan jahiliyah, terikat dengan perkara yang terputus daripada Allah, terputus daripada iman, Islam dan taqwa. Ini hijrah ni, kita kena buat ni. Kalau hak ni kita tak boleh buat, jangan harap kita boleh melaksanakan hijrah bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang digambarkan oleh Allah dan surah At-Taubah ayat 100 tadi, oleh golongan as-sabiqun al-awwalun, yang mana mereka telah menjadi muhajirin dan ansar. Mereka telah melakukan peristiwa hijrah dan berjuang tolong menolong tadi, sehingga Allah menggelar mereka radhiyallahu anhum, mereka mendapat redha Allah. Jadi macam mana nak buat benda macam itu kalau hati kita masih tak boleh nak tinggalkan perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan sangkaan-sangkaan. Sesama Islam kita banyak sangka-sangka. Hari ini salah satu benda yang berlaku kepada kita ni, salah satunya ialah fitnah. Banyak perkara fitnah berlaku. Banyak perkara fitnah berlaku. Jadi bila kita mengumpat orang, memfitnah orang, kita tak perasan itu dosa. Kita tak perasan itu dosa. Kita ceritakan keburukan, padahal tak ada bukti apa pun, cerita je keburukan. Jadi meninggalkan
suasana mengumpat fitnah itu adalah merupakan hijrah. Hijrah, kita kena keluar daripada sana. Jadi kita baru nampak, oh rupanya hijrah ni bukan fil makan saja. Maksudnya hijrah ni pada tempat saja, bukan. Hijrah ni bermula dengan diri kita. Sebab tu dalam tarbiyah digambarkan darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalah. Meninggalkan perkara yang buruk-buruk, yang merosakkan. Mafsadah ni merosakkan, lebih utama, lebih didahulukan daripada kita menambah yang baik-baik. Jadi sebenarnya buang sifat jahat tu lebih utama daripada kita nak buat yang sunat-sunat banyak, buat ni. Nampak, orang nampak kita buat macam-macam amalan ni, tapi rupanya hati kita rosak, hati kita sakit. Perasaan kita penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan, kebencian. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Sebab tu kita lihat dalam tarbiyah ni, perkara yang pertama dalam tarbiyah ni, tadi tu proses tarbiyah kan. Dan tarbiyah mesti kita rendah diri. Mesti tawaduk. Mesti rendah diri pada apa? Pada al-haq, kebenaran Allah. Mesti rendah diri pada kebenaran Allah. Bila kita boleh rendah diri pada kebenaran Allah, insya-Allah Allah akan bagi cahaya. Jadi hari ini kenapa orang ni ada cahaya, orang ni boleh nampak, boleh melihat, Allah buka mukasyafah, Allah boleh buka, Allah bukakan sesuatu, sehingga dia boleh nampak keburukan, dia boleh menjauhi keburukan, kerana hatinya itu rendah pada Allah. Hatinya rendah diri pada Allah. Tapi apa rahsia pula orang yang ada pada hari ini, yang dia tak boleh nak ikut Allah tadi, nak ikut Islam tadi, kerana hatinya tinggi. Dia belajar Islam, belajar hadis, belajar sunnah, belajar usuluddin, belajar syariah, PhD. Makin dia belajar, makin dia hafal banyak, makin dia tahu banyak, makin dia sombong. Makin dia rasa diri dia yang punya, ilmu tu dia punya. Di situlah Allah akan tahan cahaya-cahaya tadi dari masuk ke dalam hati tadi. Di sinilah kita lihat bagaimana keadaan. Kita tak akan mampu nak tajdid apabila cahaya Allah itu terhalang daripada hati kita. Jadi pemikiran tadi kita kena buka juga. Kat pemikiran pun ada cahaya juga. Dekat akal ni ada cahaya juga. Jadi yang disebut al-aqlu wa'i itu, akal yang sedar itu, akal yang ada cahaya. Apa cahayanya? Kita kena buka yang pertama sekali, al-Islam adalah merupakan satu sistem kehidupan. Ini yang dibelenggu. Hari ini kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, pergi haji, tapi kita boleh juga buat riba, boleh juga ambil interest, boleh juga ambil perkara-perkara yang Allah larang. Jadi maknanya kita bercampur-campur hari ini. Jadi pemikiran kita hanya nak Islam saja. Islam ni adalah merupakan satu yang lebih tinggi daripada yang lain. Ini pemikiran. Jadi bila cahaya masuk, maka barulah kita boleh bertafakur, berfikir. Jadi insya-Allah kita akan bincang tajuk tafakur, tajuk tarbiyah ini. Kita akan bincang dalam satu topik lah. Ini kita nak bincang dari sudut pergerakan. Baik, jadi hijrah dari sudut syu'ariyah. Kemudian hijrah juga dari sudut sulukiyah. Ataupun kita sebut hijrah dari sudut meninggalkan akhlak yang buruk, meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan syarak, dengan apa yang Allah perintah. Jadi rupanya pada mata kita ni ada akhlak yang tak elok, mata kita ni. Pada telinga kita ni ada akhlak yang tak elok, pada lidah kita ada akhlak yang tak elok. Jadi kita nak tinggalkan sulukiyah, segala bentuk tingkah laku, segala bentuk perkara-perkara yang buruk, tabiat yang buruk dalam kehidupan kita, baru boleh hijrah. InsyaAllah kita akan berhijrah nanti. InsyaAllah sahabat-sahabat Ansar nanti akan berhijrah, InsyaAllah. Mudah-mudahan hijrah kita tu diredai oleh Allah. Tapi sebelum hijrah yang sebenar, maka kita kena hijrah. Akhlak kita ni perlu kita perbaiki. Sulukiyah. Suluk kita, jalan hidup kita, jalan tarbiyah kita. Macam mana kita memenuhi hidup kita. Contoh saya sebut tadi, contoh. Jadi kita lihat hari ini, kita tengok suluk kita ni maknanya akhlak kita ataupun tabiat kita ataupun jalan hidup kita tadi itu. Dalam sehari itu, berapa banyak yang betul-betul membina
hidayah dan taufik serta inayah daripada Allah, dapat rahmat Allah. Jadi kita tengok kegemaran kita. Kegemaran kita apa? Kalau kegemaran kita handphone, maknanya terlibat dengan sosial media semata-mata, walaupun baik, daripada pagi sampai petang, bila ada free je buka sosial media. Kemudian walaupun yang kita buat tu baik, apa dia? Bagi tazkirah, buat baik. Tapi kita tinggalkan Quran, maka akhlak kita masih buruk lagi. Jadi kita penuhkan diri kita dengan WhatsApp. Tengok WhatsApp, tengok Telegram, tengok semua, tengok FB, baca sebagainya, tengok YouTube sebagainya, tengok pagi petang, bila ada lapang kita tengok, tengok, kita buat, kita baca. Mungkin yang kita cakap tu baik, bagus, alhamdulillah, kita bagi tazkirah kat orang sebagainya, tapi kita tinggalkan Quran, tak ada baca Quran, tidak ada tadabbur Quran, maka akhlak kita masih buruk lagi sebenarnya. Sebab kita masih terpengaruh dengan sosial media. Bukan kata sosial media tu tak payah WhatsApp, bukan yang itu. Tapi nak sebut sini, bagaimana suluk kita, kehidupan kita, kegemaran kita, keseronokan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita, bukan dengan makhluk, bukan dengan sistem yang ada, tetapi dengan apa yang Allah bagi. Sistem yang Allah bagi, contohnya tenang dengan zikrullah, tenang dengan Quran, tenang dengan kita solat, kemudian tenang dengan dakwah. Dakwah tu sebahagian lah. Tenang dengan berjihad, tenang dengan perkara tu. Maknanya kalau sosial media pun, sosial media saya sebut sini compare dengan Quran lah. Kalau sosial media ni pun kita dakwah, bagus lah tu, dah bagus dah, alhamdulillah. Tapi kita kena juga ada Quran. Sebab tanpa Quran, siapa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala melihat dalam hidup kita ni, yang mana satu baik hidup kita ni? Hidup yang ada Quran di dalamnya. Maknanya mengikuti Quran, menghayati Quran, menghayati sunnah Nabi. Jadi hidup kita ni tidak ada Quran, maka siapa kita di sisi Allah? Tak ada apa-apa. Sebab kemuliaan kita bila kita mengamalkan Quran, hidup bersama Quran. Maknanya bukan saja baca Quran ni, nak kena tadabbur, nak kena kita teliti, perhatikan, faham Quran ni. Kemudian bukan saja tadabbur, kita nak kena hafal. Tak banyak pun sikit hafal. Kemudian bukan saja nak hafal, nak kena kita baca dan sampaikan pada orang. Bukan saja nak sampaikan pada orang, kita nak kena berjihad, menegakkan Al-Quran sampai mati. Maka orang yang hidup bersama Quran, berjuang bersama Quran, mati bersama Quran, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu hari ni kita ni dah terdedah dengan suluk jalan-jalan kehidupan yang ghairal Quran. Jadi kita kena tengok balik. Jadi hijrah ni maknanya kita nak tinggalkan. Mungkin ada tindak tanduk kita, perbuatan kita, sikap kita, ataupun apa sahaja yang kita lakukan itu yang nampak macam okey, tapi rupanya lara dan lalai. Kita kena tengok yang itu. Kita kena ada masa-masa untuk kita berzikir, masa-masa untuk kita baca Quran. Sebab tu untuk latihan hijrah ni, saya akan berikan kepada tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kena ikutilah sesi tarbiyah nanti. Bahagian tarbiyah ni kita akan buat satu sesi bahagian tarbiyah nanti, insya-Allah. Di mana ada amalan-amalan yang kita kena lakukan. Amalan yang kita lakukan. Sebab tu saya semalam saya baca, saya jumpa, tapi saya tengok kalau ada kalau terjumpa hadis tu. Hadis berkenaan Dajjal yang akan datang dan kemudian dia akan bersama dengan pasukan syaitan. Saya baca semalam hadis tu, somewhere kat sinilah. Okey, ini salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan daripada Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad, satu hadis yang mana Nabi menggambarkan bahawa Dajjal ketika dia keluar ni Yaumul Khalas. Maknanya sebelum Yaumul Khalas pun dah ada. Sekarang ni saya sebut portal jin dah
dah terbuka, jin dah boleh masuk. Dia dah boleh rancang dah jin mana nak masuk dan sebagainya. Baik. Jadi Rasulullah bersabda, wa yab'asullah, maka Allah akan mengutuskan ma'ahu syayatin, maka Allah akan mengutuskan bersama, Allah akan mengutuskan bersama Dajjal itu asyayatin, syaitan, tukallimun nas. Ini saya sebut ni. Kenapa saya sebut kita kena amalan? Sebab Allah gambarkan, Nabi gambarkan dalam hadis Imam Ahmad ni, wa yab'asullah ma'ahu syayatin. Allah akan mengutuskan, Allah akan membangkitkan, mengutuskan bersama dia, ma'ahu, hu itu Dajjal, syayatin, iaitu syaitan-syaitan, tukallimun nas, yang boleh bercakap dengan manusia. Maknanya syaitan ni dia akan menjelma jadi manusia, jadi siapa-siapa sahaja, dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap dengan manusia itu. Wa ma'ahu fitnatun 'azimah, dan ia akan menjadi satu ujian, satu fitnah yang besar. Yang besar. Apa yang syaitan kata? Kita akan berjumpa dengan syaitan. Macam sekarang ni dah berlaku dah. Daripada kajian kita, daripada portal-portal yang ada, portal jin, pintu masuk daripada alam jin ke alam manusia ni dah dibuka oleh Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Dah terbuka dah. Jadi dia boleh masuk. Sebab tu kita melihat hari ni banyak sangat cerita paranormal ni. Nampak pocong lah. Dulu susah nak jumpa, sekarang dah macam-macam. Nampak macam-macam dia boleh tunjukkan lah. Kenapa? Memang dah buka dah. Kenapa? Allah gambarkan akan sampai satu waktu, wa yab'atsullahu ma'ahu syayatin, Allah akan datangkan, Allah akan utuskan bersama-sama dia, syaitan Dajjal itu, syayatin, tukallimun nas, yang akan bercakap dengan manusia, wa ma'ahu fitnatun 'azimah, yang mana padanya itu akan ada fitnah yang besar. Apa fitnah dia? Apa yang syaitan cakap? Ya'muruna as-sama', ya'murus sama'a fatumtiru fima yaran nas, maka dia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dalam pandangan manusia. Jadi syaitan ini dia boleh, Allah izin sampai peringkat dia boleh perintahkan Dajjal bersama syaitan tadi, dia boleh perintahkan langit turun hujan. Jadi syaitan tu akan menjadi asbab, macam nampak macam air turun, padahal syaitan dia jadi air. Dia mungkin boleh menyerupai air, mungkin dia boleh buat teknologi air dan sebagainya. Ya'murus sama' fatumtiru fima yaran nas, maka dia akan memerintahkan langit sehingga menurunkan hujan yaran nas, pada pandangan manusia. Nabi kata pada pandangan manusia tu hujan, tapi syaitan, rupanya syaitan dia menyerupai air, dia boleh jadi air, dia boleh bawa air ke atas. Kemudian wa yaqtulu nafsan, dan dia akan membunuh seseorang, summa yuhyiha fima yaran nas, kemudian dia akan menghidupkan semula pada pandangan manusia. Nabi kata apa? Yaran nas, maknanya manusia nampak, Dajjal bunuh, kemudian dia hidup semula, boleh hidup semula. Dajjal boleh hidupkan semula, boleh bagi nyawa. Yaran nas, pada pandangan manusia. Nabi sebut pada pandangan manusia. Wa yaqul, lalu dia berkata, ayyuhan nas, hal yaf'alu misla hadza illa Rabb, wahai manusia, apakah yang aku lakukan ini boleh dibuat oleh makhluk kecuali Tuhan? Bolehkah orang biasa mati hidupkan semula? Tak boleh. Yang boleh Tuhan. Jadi dia kata dia Tuhan lah. Sedangkan itu semua menggunakan syaitan, jin semua. Yaran nas, manusia nampak seolah-olahnya macam betul. Betul lah, dia bagi nyawa, dia boleh ambil nyawa, dia boleh bagi nyawa. Siapa yang boleh buat tu? Tuhan, kata Dajjal. Ini fitnah besar ni, fitnah besar. Kemudian dia kata, fayafirul muslimun ila jabalid dukhan bisyam, maka orang-orang yang beriman, muslimun yang beriman, yang benar, yang bimbang akan akidahnya, maka mereka melarikan diri mereka ke gunung Ad-Dukhan di Syam, Jabalid Dukhan bisyam. Jadi Nabi kata ada di kalangan orang beriman akan lari. Ini dia dah boleh hidupkan orang mati, dia boleh apa? Maknanya
manusia beriman tadi, dia nampak syaitan tu, dia nampak, maka mereka pun tak boleh nak lawan. Nak lawan tak boleh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa mereka buat? Fayafirul muslimun ila jabalil dukhan bisyam. Maka mereka akan melarikan diri keluar daripada kawasan dia, pergi ke Jabal Dukhan. Ada satu jabal namanya Dukhan di Syam. Fayatihim fayuhasiruhum. Maka dia pun mendatangi mereka dan mengepung. Jadi yang lari pergi ke gunung-gunung ni, Dajjal akan pergi, datang, kepung. Dajjal akan kepung. Sebab tu saya kata tadi, kan, bukanlah kita ni buat tempat emergency lah, duduk sana apa sebagainya, buat bol lah, buat apa sebagainya, itu dah okey dah, duduk dalam gua ke, dah okey dah. Dah, Dajjal akan datang. Nabi sebut ni, kan, faistaddu hisaruhum wa yujhiduhum jahdan syadida. Kemudian dia akan mendatangi mereka dan mengepung mereka dengan kepongan yang sangat ketat sehingga membuatkan mereka kesulitan. Jadi orang yang beriman tadi itu sulit. Sulit. Maknanya kalau orang itu tidak ada sunnah, tidak ikut apa yang kita sebut tadi, iman, hijrah, dalam JDT, jihad, dakwah dan tarbiyah, menghidupkan JDT ni, maka dia akan hancur habis. Tapi yang hidup bersama JDT ni, dikepung tak? Dikepung juga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dikepung dengan jahdan syadida, dikepung dengan sesuatu yang sangat ketat. Sangat ketat, dengan ketat yang sangat ketat, maka mereka diberikan kemenangan. Apa kemenangan tadi orang mukmin tadi? Summa yanzilu Isa bin Maryam fayunadi minas sahar. Lalu turunlah Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam dan datang pada waktu sahur. Dan maka Isa pun fayaqul, maka Isa pun berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ma yamna'ukum an takhruju ila kazzabil khabith. Wahai manusia, apakah yang menghalang kamu untuk nak lawan keluar dengan pendusta yang kotor ini? Apa yang menyebabkan kamu sembunyi ni? Isa kata, kenapa kamu sembunyi ni? Fayaqul hadza rajulun jinni. Mereka kata, banyak laki-laki jin, banyak jin banyak bersepah-sepah, jin bersepah-sepah, banyak sangat. Maka inilah yang menghalang orang beriman. Orang beriman takut dengan jin banyak. Bukanlah takut, tapi maknanya nak gambar sini, jin yang banyak tadi menyebabkan mereka rasa terancam. Mereka nak selamatkan akidah mereka tadi tu. Mereka kata jin itu menghalang. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana daripada hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa kita perlu melaksanakan hijrah syu'uriyah, hijrah sulukiyah, hijrah dari sudut fikriyah, akliyah tadi. Maka kenapa? Kerana daripada akal yang wa'i, akal yang sedar, daripada syu'ur, perasaan al-qalbun zaki, perasaan ataupun hati yang bersih, dan kepada sulukiyah, akhlak yang melahirkan fitrah yang salimah, maka disitulah mereka akan dapat melihat, membezakan yang ini syaitan, yang ini mukmin. Yang ini syaitan, yang ini mukmin. Dajjal akan datang bersama dengan syaitan-syaitan. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita lihat hari ini kita perlu persiapan. Kalaulah kita jangkakan hari ini, mungkin kita nampak macam kita diserang oleh biologi, kita diserang oleh chemical weapon, biological weapon, chemical weapon. Rupanya tak cukup dengan biological weapon, chemical weapon, mereka akan menyerang dengan syaitan weapon, senjata syaitan. Dan senjata daripada syaitan inilah yang digambarkan sebagai satu yang akan mengelilingi umat. Dalam keadaan umat yang tidak berhijrah tadi akan terperangkap dan binasa. Kalau kita berhijrah, Allah bagi kekuatan. Akal kita kuat, hati kita kuat, fitrah kita kuat, akhlak kita kuat. Allah bagi kekuatan untuk mengalahkan ni. Okey, baik. Saya sebut bahasa moden pula, bahasa moden. Nabi sebut syayatin minal jin wal ins. Jin.
Jadi jin ni apa? Jin ini adalah daripada, kalau bahasa sains kita lah, bahasa sains, jin ini adalah makhluk Allah yang sekarang ini kan kita sebut sebagai gelombang. Bahasa sains ni panggil gelombang. Jadi senjata jin ni senjata gelombang, senjata frekuensi. Itu senjata jin. Sehingga kan kalau dia boleh pancarkan, kalau kita tengok dia boleh pancarkan gelombang-gelombang tertentu, terdiri daripada gelombang cahaya. Gelombang ni ada macam-macam. Gelombang cahaya ada, gelombang bunyi ada, macam-macam jenis gelombang. Jadi kalau gelombang cahaya dipancarkan, maka dia boleh mewujudkan satu makhluk, image, nampak macam ikan terbang, nampak macam naga terbang, nampak macam UFO terbang, tembak sebagainya. Itu gelombang cahaya kita nampak. Kemudian gelombang cahaya ni dipanggil apa? Allah SWT, teknologi sekarang ni 7G, 7D, dah sampai 7D, 10D pun ada, 12D pun ada. Jadi dia tembak dimension kan, cahaya. Kita pun nampak ada naga datang, kita nampak ada hujan turun, nampak. Kemudian gelombang bunyi pula. Gelombang bunyi kita dengar. Nampak UFO tu naik ke atas, tembak. Ni projek Blue Beam. Blue Beam ke Beam Blue? Blue Beam. Dia tembak kan, kemudian meletup, ada bunyi. Bunyi letupan. Kan. Jadi itu guna gelombang bunyi pula. Jadi senjata jin ni adalah senjata yang ultimate senjata yang dia guna, iaitu senjata gelombang. Jadi daripada hadis ni dan daripada sains, kita gabungkan sains dengan hadis ni sekarang ni. Sains ni pasal kita belajar sains, kita tahulah kan. Jadi rupa-rupanya senjata dia adalah gelombang. Gelombang, makhluk yang Allah jadikan. Jadi gelombang inilah yang akhirnya akan digunakan untuk menyesatkan umat. Nampak hujan turun, boleh rasa air, padahal bukan air, rasa je air, rasa je. Kita tengok hari ni ada 3D virtual reality kan, virtual reality, ada virtual reality kan. Jadi kita pakai benda tu kan, pakai Google tu, kita pun tengok kan, tengok sebagainya. Jadi kita nampak, contohnya kita dekat rumah tapi kita boleh berada di padang pasir, nampak padang pasir, kemudian nampak binatang datang, kemudian kita boleh tembak dia, boleh pukul dia, mati. Kita nampak mati, nampak dia mati, kita bergerak dia mati, nampak mati. Kemudian yang latest ni kan, kita boleh rasa, contohnya tembak kita sakit, sakit, rasa, boleh rasa. Bila seronok, rasa seronok. Maknanya dia boleh menghantar gelombang, dipanggil bioelectric. Bioelectric gelombang yang akan tembak sehingga menyebabkan emosi kita dirangsang oleh bioelectric itu. Ini semua sains. Ini saya belajar juga. Saya pun belajar juga medical engineering, insya-Allah. Adalah belajar medical engineering, saya belajar dulu. Bioelectricity kita panggil. Masa mula-mula tu payah nak belajar sebab tengok formula dia macam-macam, dia punya teorem dia macam-macam. Tapi bila kita dah lama tengok, kita gabung dengan hadis pula, gabung dengan apa yang berlaku, baru kita nampak, rupanya mereka menggunakan teknologi syaitan ni, teknologi gelombang ni. Jadi kita pula tidak ada kekuatan, pemikiran kita masih lagi dengan pemikiran jahiliah, hati kita masih lagi dengan penuh kekotoran, kebencian, kejahatan, keburukan, akhlak kita, perasaan kita kata sebut fitrah kita pula masih lagi fitrah yang jahat. Jadi bila kena serang tu memang kita akan tewas. Sebab tu kita kena hijrah, tinggalkan semua perkara tersebut supaya kita boleh benar-benar membina kekuatan. Diserang dengan gelombang kita nampak, dan insya-Allah sebenarnya ada amalan-amalan yang mana Allah akan beri kepada kita nanti, insya-Allah, yang kita boleh kalahkan gelombang mereka. Kita akan kalahkan gelombang mereka. Jadi diguna gelombang, Allah bagi kita kekuatan gelombang dengan zikir dan dengan zikrullah, dengan doa. Maknanya Allah akan kalahkan mereka. Ini semua akan berlaku bila kita bersih. Jadi hijrah ni untuk membersihkan kita daripada kelemahan, daripada kekurangan, daripada keburukan, daripada penyelewengan yang ada dalam hidup kita.
Ini hijrah, peranan hijrah. Jadi sebelum kita bincang hijrah besar-besar, nak pergi ke Mekah ke, pergi ke Madinah ke, pergi mana-mana lah, tak kira, maka kita kena faham konsep hijrah. Bukan hanya sekadar prepping, bukan hanya sekadar kita nak back out, pergi ke mana-mana tempat emergency, nak lari daripada bencana, bukan. Tapi hijrah membina kekuatan. Dan di situlah Allah akan selamatkan orang yang beriman tadi. Nabi gambarkan tadi kan, Isa akan turun. Maknanya Isa turun ni maknanya Dajjal nak kena bunuh dah. Situ. Jadi itulah insya-Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita. Bagi mereka yang masuk lambat ni, mungkin boleh tolong dengar daripada awal, supaya mudah-mudahan kita tidak tersalah faham apa yang kita cuba bincangkan. Insya-Allah akan ada topik-topik khas yang saya akan buat insya-Allah dalam masa berkala ni. Antaranya topik-topik yang berkenaan dengan perjuangan, yang hijrah ni termasuk topik perjuangan, dan kemudian ada topik mengenai tarbiyah. Kita akan fokus ke tarbiyah sahaja. Kemudian kita akan ada fokus tentang tajuk-tajuk yang lain insya-Allah. Sebab kita terpaksa saya buat ini, terpaksa kita impunkan semula kuliah-kuliah yang lepas, kita satukan semula dan kita garap dengan sesuai dengan keadaan sekarang, kerana kita dah terlalu dekat dengan kebangkitan tadi insya-Allah. Jadi aku li hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, minta ampun pada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan kelemahan kami penghalang, keburukan kami penghalang, masalah kami penghalang, penyelewengan kami sebagai penghalang. Janganlah ya Allah jadikan segala kehinaan yang ada pada kami ini sebagai penghalang hidayahmu, taufikmu, inayahmu, rahmatmu, barakahmu, ma'unah dan karamahmu. Ya Allah, kita minta pada Allah SWT supaya janganlah kelemahan kita menjadikan kita jauh daripada Allah. Dan kita mintalah ya Allah, dengan belas ihsanmu, dengan rahmatmu Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan segala kesempurnaan keagunganmu ya Allah, kau terimalah segala apa yang ada pada kami ini, supaya kami dapat memperbaiki diri kami, kelemahan kami, penyelewengan kami, kehinaan kami, keburukan kami. Ya Allah, tolonglah kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syurah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atimna nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.